hampir sebulan dah pembunuhan yang dilakukan terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Jadi Al Jazeera tadi saya tengok dia punya breaking news, maknanya hari ini sudah 9,000 orang dibunuh. Ini bukan peperangan tuan-tuan. Di Iraq tu dia adalah peperangan, maknanya dia orang ada senjata, dia orang boleh lari dalam kawasan dia orang. Tetapi di Palestin bukan macam tu. Ini adalah pembunuhan. Ini genocide. Genocide yang maksud dia adalah pembunuhan beramai-ramai terhadap satu kumpulan. Katakanlah ada saudara kita, kan, sepupu kita lah yang dekat sikit, yang mereka itu kita tahu dia dibunuh. Adakah kita akan menjalani hidup seperti normal? Tentulah tidak, kan? Kalau keluarga kita masuk hospital pun kita dah tak normal dah kehidupan kita, kan? Kita akan duduk dekat hospital, berulang ke hospital. Jadi bagaimana dengan saudara kita yang saban hari dibunuh oleh Israel di Palestin, tuan-tuan? Semua kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang engkau buat waktu peristiwa ini berlaku? Apa yang kau buat? Jadi dengan itu, segala sumber yang kita ada ni, tuan-tuan, kita kena gunakan untuk kita bantu mereka di sana. Apa saja aset kita, sumber yang kita ada. Hatta kalau kita tak ada apa-apa pun, kita masih ada mulut yang bercakap. Jadi jangan dilarikan isu ini, sebab masyarakat kita sangat mudah dilarikan isu, sangat. Dan kita tak rasa macam saudara kita. Jadi kalau ada artis yang bercorai tengah-tengah ni, kita pun dah terlupa dah. Kita pun sibuk lah. Oh, artis ni lah tu, hari tu menikah, corai. Jadi macam-macam isu yang boleh mengalihkan perhatian kita. Sangat mudah kita ni, tuan-tuan. Itu belum cerita isu-isu politik lagi. Akhirnya kita pusing isu tu jadi isu politik kita pula, yang tidak membawa apa-apa keuntungan kepada orang Palestin. Jadi perbualan kita itu sentiasa menghidupkan tentang nasib saudara kita di sana. Dan kalau kita ada tangan, kita gunakanlah bantu dia orang dengan tenaga ataupun buah fikiran kita menulis tentang menghidupkan balik apa-apa sahaja tentang kepentingan kita menyelamatkan Palestin. Alhamdulillah, sepanjang krisis ni 75 tahun 75 tahun dia bunuh orang Palestin. Masyarakat dunia percaya dengan cerita dia orang, yakni orang-orang Palestin ni teroris. Malaysia memang kita tak percaya daripada awal, tetapi masyarakat dunia percaya dengan naratif cerita yang dibawa oleh Israel ini. Tetapi Alhamdulillah, untuk tahun ini nampaknya macam kita menang naratif tu. Sebelum ni masyarakat dunia akan rasa, oh patutlah dia orang ni kena serang, engkau duk kacau dia, engkau bunuh orang dia, memanglah dia bunuh balik. Tapi hari ini disebabkan media sosial, sebab sebelum daripada ni orang hanya tahu daripada sumber-sumber media yang gergasi ni sahaja. Jadi dengan itu persepsi masyarakat dunia ini telah berubah dan dah tak percaya dah dengan cerita Israel. Kalau kita tahu Amerika sebelum ni memang solid di belakang Israel, tetapi hari ini dia punya senator Bernie Sanders daripada Demokrat sampai menyokong isu Palestin, sebab rakyat dah, dia orang dulu tak peduli pun, dia orang tak peduli pun siapa mati, Israel mati ke Palestin mati, dia orang tak peduli. Tapi apabila masyarakat rakyat penyokong ni bising, dia start tunggang isunya. Jadi dia nampak sokongan tu ramai, sampai ahli politik mereka pun bercakap pasal Palestin. Jadi naratif tu dah berjaya. Kalau kita tengok hari ni solidariti di Britain, di Canada, walaupun penguasa dia, Perdana Menteri Britain menyokong Israel, tapi rakyat Britain tak sokong Israel dah. Dia orang dah tak percaya dah cerita-cerita ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah wahai Muhammad, telah datang kebenaran dan telah lenyap perkara yang batil, dusta, bohong, ni semua dah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pastilah lenyap. Bohong sentiasa kalah, kebenaran akan kekal. Jadi apa sahaja yang kita ada di masjid ke, hatta khutbah, tuan-tuan, khutbah pun sebenarnya tak boleh cerita minggu ni kerajaan buat apa ke, tak payah sebenarnya. Ini pembunuhan saudara kita di sana. Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana dia telah membebaskan Palestin daripada tentera salib pada tahun 1187. Orang macam Salahuddin Al-Ayyubi ini boleh muncul, tuan-tuan. Dia tak tiba-tiba muncul, kan? Tak adalah dia tiba-tiba turun daripada langit, dia datang. Tak. Dia datang kalau kita buka jalan untuk dia datang. Kalau kita buat tak peduli, takkan muncul Salahuddin Al-Ayyubi yang kedua, takkan muncul. Kalau kita semua ni buat tak peduli, lantaklah korang. Janji beras aku boleh makan, ayam harga tak naik, cukup. Yang tu je kita, takkan muncul Salahuddin.
kita kena buka jalan. Apabila mula-mula jatuh kepada tentera salib pada tahun 1099, mula-mula jatuh tu pelarian daripada Jerusalem, daripada Palestin ni, dia masuk ke Masjid Al-Aqsa, dia ambil satu mushaf dikatakan daripada 4 mushaf Osman, bawa lari ke Dimash, cari siapalah boleh tolong kita ni, negara kita kena serang ni. Jumpalah dia dengan seorang qadhi yang bernama Zainul Islam Abu Sa'id Al-Harawi. Dia adalah qadhi di Dimash. Okey, apabila pelarian ni sampai tadi, berjumpa dengan dia berhenti mengajar, tuan-tuan. Mengajar pun dia tak mengajar, berhenti mengajar. Dia kata, jom kita jumpa khalifah di Baghdad untuk kita bagi tahu Al-Aqsa sedang diserang. Jalanlah naik kuda ke pergi ke Baghdad nak jumpa dengan khalifah. Waktu itu pemerintahan Abbasiyah. Sampai di Baghdad, zaman ni Abbasiyah ni dah lemah. Dia lemah, dia tak, macam bila apa berlaku pun tak boleh nak buat apa. Dan khalifah waktu tu pun hanyalah macam ikon je. Dia bukan ada tentera pun. Yang ada tentera ni siapa? Dia punya wazir ni, menteri-menteri ni yang ada tentera semua. Jadi nak cakap dengan khalifah ni. Jadi khalifah ni pun sibuk, selebriti, pergi sana pergi sini, jumpa, buat appointment, cancel, buat appointment, cancel. Susah nak jumpa khalifah waktu ni. Jadi apa yang dibuat oleh Abu Sa'id ni, dia minta untuk bagi khutbah di salah sebuah masjid di Baghdad. Baghdad adalah waktu tu ibu kota pemerintahan Islam. Aku nak bagi khutbah di sini. Dia naik di mimbar. Waktu ni bulan Ramadan. Dia bawa roti. Dia cabut roti dan dia makan. Apa jadi? Tiba-tiba Tok Khatib makan tengah bulan Ramadan di hadapan masjid. Apa yang berlaku? Marah, orang marah. Apalah kau ni makan bulan Ramadan? Dia biar dulu, kemudian dia cakap, sekarang kau nak marah? Kau nak marah seorang Muslim yang makan pada siang Ramadan? Di mana kemarahan kau waktu orang Islam sedang dibunuh di Al-Aqsa? Yang tu dipanggil PR stunt. Orang Islam dengar benda ni, tapi tak apalah nak buat macam mana. Jadi dia terpaksa nak wujudkan kemarahan, makan tengah hari bulan Ramadan di atas mimbar. Dan dengan benda itu dia berjaya jumpa khalifah. Dia berjaya berjumpa dengan khalifah dan dia buat khalifah rasa malu. Tapi khalifah tak boleh buat apa pun, rasa malu lah. Sampai dikatakan dia tunduk. Dia cakap, Al-Aqsa dirampas, orang Islam dibunuh dan engkau tak menggerak pun, tak menggerakkan pun jari-jari engkau untuk buat apa-apa. Tapi tak ada apa yang berlaku. Tapi ini bibit permulaan bagaimana munculnya jalan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Maksudnya kita ni kena sentiasa mewujudkan rasa sedar kita tentang apa yang berlaku di sana. Dan selepas daripada itu, kita tahu jatuh kerajaan ni, naik satu kerajaan Islam yang dinamakan Zingi. Dia punya pemimpin yang terkenal Imaduddin Az-Zingi ataupun Az-Zangi, dan selepas daripada itu Nuruddin Az-Zingi. Dia sentiasa merancang bagaimana nak dapatkan Al-Aqsa balik. Muncul daripada Nuruddin Az-Zingi ini seorang menti yang dinamakan sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. 88 tahun dirampas, akhirnya dapat balik pada 88 tahun.